adalah cakap-cakap di belakang sini sana kononnya kalau PRU diadakan pada bulan ini, Barisan Nasional pasti menang 100%. Nasional menepati timing untuk menang dan akan menghancurkan parti pembangkang. Sebelum kita teruskan isu pada kali ini, ulasan pada kali ini, sila tinggalkan dahulu komen kamu. Sebelum kamu tengok sampai habis tajuk ini ataupun ulasan ini, kamu komen dulu. Adakah benar kalau pada bulan ini atau bulan hadapan diadakan PRU secepat yang mungkin? Adakah Barisan Nasional betul-betul 100% menang? Sebab menjadi dalam sejarah politik Malaysia, terutamanya di pentas Perhimpunan Agung UMNO, ini kali pertama mereka begitu terdesak sehingga seakan-akan isu tentang PRU 15 ataupun pilihan raya umum diadakan dengan segera. Kali pertama menjadi isu, seakan-akan menjadi isu tunggal di dalam perbahasan pada persidangan Agung UMNO. Ini kali pertama. Bagi mereka yang tidak memerhati, mungkin Anda tidak tahu, tapi ini kali pertama dalam sejarah Perhimpunan Agung UMNO. Begitu galaknya mereka, begitu terdesaknya mereka, mendesaknya mereka, mahu PRU 15 disegerakan. Persoalan pertama, sebelum kita cerita tentang kemenangan, menang atau tidak Barisan Nasional, sebelum kita analisis dengan mendalam, menang atau tidak Barisan Nasional kalau bulan depan diadakan pilihan raya, kita lihat dulu satu fakta yang menarik. Adakah persoalan ini menjadi satu jawaban? Anda tolong jawab kalau ada jawaban daripada Anda. Soalan ini penting. Adakah PRU 15 yang begitu didesak untuk diawalkan oleh kepimpinan UMNO adalah sedia bagaikan begitu terdesak ini? Apakah jika Zahid Hamidi dan Najib tidak berdepan dengan kes mahkamah, apakah tindakan dan desakan menyegerakan PRU ini akan tetap diadakan secara terbuka? Termasuk pertama kali dalam sejarah dengan menggunakan pentas PAU seperti tahun ini. Maksudnya begini, adakah kalau Zahid dan Najib dan beberapa klaster mahkamah yang lain tidak ada kes mahkamah, adakah isu PRU 15 ini akan diperjuangkan mati-matian seperti ini, terdesak seperti ini, sehingga kan Hisamuddin baru juga menyatakan pendirian sebentar tadi, beliau katakan jangan sampai melampaui budi bicara yang di Pertuan Agung. Bahkan Zahid Hamidi juga mengatakan, bukan Zahid Hamidi, Ismail Sabri juga mengatakan bahwa jangan sampai tidak beradab kepada yang di Pertuan Agung. Karena itu adalah kuasa tertinggi, hanya boleh diluluskan oleh yang di Pertuan Agung atas nasihat Perdana Menteri. Jadi ada satu berita lagi yang kita baru baca sebentar tadi, juga mengatakan bahwa UMNO hanya boleh mendesak untuk membubar parlimen, tapi akhirnya kuasa hanya pada yang di Pertuan Agung. Persoalannya adalah, adakah yang di Pertuan Agung akan meluluskan? Dengan keadaan sekarang rakyat sudah muak dengan politik, rakyat sudah muak dengan kesana kesini, lompat sana lompat sini, dan bubar sini bubar sana, stabil sini tak stabil sana. Adakah Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agung akan bubar parlimen? Itu persoalan yang perlu kita ketahui. Dan seperti dalam berita yang baru dibacakan juga sebentar tadi, PAU, Perhimpunan Agung UMNO, tidak sama sekali dapat mengalahkan perlembagaan Malaysia. Macam manapun mereka teriak-teriak, macam manapun mereka mendesak Ismail Sabri Yaakob, tetap juga perlembagaan Malaysia lebih tinggi daripada keputusan Perhimpunan Agung UMNO. UMNO hanya sebuah parti, dia bukan undang-undang. Oke, berbalik semula sekarang. Adakah Barisan Nasional akan menang dalam PRU 15 sekiranya PRU 15 diadakan dengan segera, diadakan pada bulan hadapan? Ini perlu kita jawab. Apakah UMNO sebenar-benarnya sudah bersedia untuk menang ataupun menghadapi PRU 15? Hanya dengan melihat dua kemenangan
besar di Melaka dan di Johor yang terbaru, apakah itu menjadi satu indikator tepat? Adakah itu adalah satu indikator tepat menyatakan bahwa Barisan Nasional sudah 100% confirm menang di Putrajaya? Anda harus ingat, yang pertama, PRU dan PRN tak sama sekali. PRN itu adalah pentadbiran negeri. PRU adalah menentukan pentadbiran kerajaan di Putrajaya. Aku nak satu soalan. Apakah rakyat masih berminat dengan kepimpinan gabungan Parti Barisan Nasional dan PN di pusat sekarang? Anda jawab sendiri. Soal pokoknya sekarang, apakah UMNO sudah begitu pasti mampu menang PRU 15 jika diadakan sekarang? Melihat kepada dua PRN sebelum ini, yaitu Melaka dan Johor, kemenangan BN hanya dicapai melalui peratusan keluar mengundi yang rendah. Ini bermakna sebahagian lagi rakyat tidak berminat dengan pilihan raya dalam keadaan pandemik. Di ketika ekonomi belum pulih dan sekadar melibatkan peringkat negeri sahaja. Lalu keputusan PRN Melaka dan Johor sebenarnya tidak harus dijadikan ukuran untuk mewajarkan PRU 15 diadakan dengan lebih awal. Apakah masih BN? Apakah nasib BN jika, ini persoalan penting, apakah nasib BN jika rakyat tiba-tiba berminat keluar mengundi? Sebaik parlimen dibubarkan karena keinginan sebenar mereka ialah menukar kerajaan di peringkat pusat dan untuk mengembalikan mandat kepada blok pembangkang. Apakah UMNO sudah bersedia? Benar-benar bersedia menghadapinya? Ini seperti kata pepatah Melayu, yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Dikejar nak dapat kerajaan sepenuhnya, kononnya tanpa esan daripada bersatu dan pas. Akhirnya yang dikejar nak jadikan mereka menjadi kerajaan tunggal, tak dapat kalau kalah. Akhirnya tak dapat apa-apa, memerintah di negeri sahaja. Dan akhirnya, apakah ini akan dapat membantu Zahid dan Najib? Menyandarkan populariti Najib Razak untuk memenangi PRU 15, terutama berdasarkan kemenangan di Melaka dan di Johor, barangkali adalah perkiraan yang tidak tepat. Di Melaka dan Johor, Najib tidak bertanding dan sekadar turun bersama rombongan yang besar ke medan-medan selera serta tempat tumpuan orang ramai. Kemudian memuatkannya aktiviti itu di laman sosial untuk menunjukkan sambutan ramai terhadapnya, sehingga beliau dikenakan kompaun beberapa kali. Apakah jika dalam PRU 15 awal nanti, di mana Najib yang sudah didapati bersalah dan Zahid yang sedang dalam perbicaraan mahkamah, serta dilihat berpotensi untuk kembali memegang jawatan utama dalam kerajaan, maka rakyat masih mahu mengundi Barisan Nasional lagi? Apakah rakyat tidak serik dengan kesuan MDB, cerita beg tangan, barang kemas, dan berita-berita dalam mahkamah sewaktu perbicaraan kedua-dua mereka itu? Dalam hal ini, tidakkah jika pemilihan UMNO diadakan terlebih dahulu dan pemimpin baru menerajui parti, maka wajah UMNO lebih selamat sebagai pertaruhan untuk memenangi PRU 15? Di sebalik kejayaan cemerlang BN di Johor, UMNO ketika ini juga sebetulnya sedang ditimpa malapetaka berikutan kegagalan menunaikan janji meletakkan poster boy Hasni Muhammad sebagai Menteri Besar Johor yang baru. Apakah dengan kepimpinan yang sama dilihat tidak cukup berwibawa? Jika berdepan dalam pilihan raya di peringkat parlimen, ia masih mampu meyakinkan pengundi? Soalan terakhir, diulang semula. Kenapa PRU 15 begitu terdesak untuk diawalkan? Dan kepimpinan UMNO sedia ada bagaikan begitu terdesak berbuat demikian. Apakah jika Zahid Hamidi dan Najib tidak berdepan kes mahkamah, desakan menyegerakan PRU 15 ini akan tetap dilakukan secara terbuka, termasuk pertama kali dalam sejarah dengan menggunakan pentas PAU seperti tahun ini. Anda harus ingat, PRN masalahnya hanya pada adun. Kalau adun itu bersih, tiada masalah.
Walaupun Najib datang ke sana, walaupun Najib dijadikan isu campaign, walaupun kes-kes mahkamah, mungkin tidak mempengaruhi keputusan PRN karena mereka bukan di sana. Tapi bila PRU itu melibatkan kepimpinan di peringkat Putrajaya yang melibatkan klaster mahkamah. Kalau ada orang cakap, orang dah muak, orang dah tak percaya tentang isu itu, yaitu kalau di negeri. Tapi kalau persekutuan, Anda belum tahu lagi. Saya pun tidak tahu. Soalannya, apakah BN akan menang besar jika PRU diadakan bulan depan? Dan apakah mereka sedia? Kalau mereka kalah, habislah semuanya. Habis. Tiada harapan apa-apa sudah. Bagus lagi sekarang. Ada yang digendong, tak payah kejar supaya tidak berciciran. Nanti kala pula langsung tiada apa-apa, kuasa sudah di Putrajaya, akhir-akhir jadi pembangkang. Semua melukut di tepi gantang. Kita jumpa lagi. Bye-bye.